Hai, apa khabar semua? Sihat? Bersua kembali bersama Ustazah Rafida. Okey, jom kita baca doa dulu sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Okey, hari ni Ustazah nak ajak awak pergi berjihad, pergi berperang. Sanggup tak nak ikut? Kita berjuang hari ni. Kita berjihad menuntut ilmu dengan tajuk Perang Badar. Pernah dengar tak perkataan Perang Badar? Mestilah pernah kan, sebab Ustazah pernah sebut. Okey, jom kita lihat tentang Perang Badar. Perang Badar merupakan peperangan yang pertama dalam sejarah Islam. Ia berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah bersamaan 624 Masihi di kawasan lembah yang terletak di antara kota Madinah dan juga kota Mekah. Peperangan ini juga dinamakan Al-Furqan, iaitu pemisah antara yang hak dan yang batil. Jom kita lihat bilangan tentera yang terlibat dalam Perang Badar ini. Perang Badar melibatkan pertempuran di antara pihak kafir Quraisy dan juga tentera Islam. Okay, kita tengok kat situ. Tentera kafir Quraisy diketuai oleh Abu Jahal bin Hisham, manakala tentera Islam dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok bilangan tentera dekat situ. Tentera kafir Quraisy ialah seramai 1,000 orang, manakala tentera Islam hanya 313 orang sahaja. Kalau difikir melalui logik akal, okay, yang mana akan menang? Tentera kafir Quraisy atau tentera Islam? Awak rasa siapa menang? Tentera Islam ataupun pihak kafir Quraisy? Okey, nanti sekejap lagi kita tengok keputusan dia. Okey, sekarang kita nak lihat peta Perang Badar. Kat situ ada peta kan? Pandai tak baca peta? Sebelum pertempuran berlaku, 6 orang yang terdiri daripada 3 orang muslimin dan 3 orang musyrikin berlawan di antara satu sama satu. Pihak muslimin diwakili oleh Ali bin Abi Talib, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Ubaidah ibnu Harith. Manakala pihak musyrikin diwakili oleh Al-Walid bin Utbah, Utbah ibnu Rabi'ah dan Syaibah ibnu Raniyah. Ketiga-tiga pahlawan Islam telah berjaya membunuh ketiga-tiga panglima musyrikin tersebut. Berlaku pertempuran hebat antara kedua-dua belah pihak. Kaum muslimin yang bilangannya hanya 313 orang menentang musuh yang jumlahnya seramai 1,000 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon pertolongan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam berjaya menentang orang-orang musyrikin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperkenankan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak tahu tak apa sebab berlakunya Perang Badar? Okey, jom kita tengok. Sebab berlakunya Perang Badar adalah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertindak menghalang angkatan perdagangan kafir Quraisy yang kembali dari Syam yang diketuai oleh Abu Sufyan. Tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat demikian adalah kerana yang pertama,
untuk melemahkan ekonomi musuh yang bertujuan untuk menghancurkan umat Islam. Yang kedua, bagi menggantikan harta orang Islam yang telah dirampas oleh mereka. Dan yang terakhir, bagi mengembangkan agama Islam. Abu Sufyan telah meminta pertolongan dari musyrikin Mekah dan Abu Jahal bersetuju untuk membantunya. Apabila Rasulullah SAW sampai, lalu berlakulah perang yang hebat. Dalam peperangan ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menghantar malaikat untuk membantu tentera Islam menghancurkan musyrikin. Akhirnya, tentera Islam mencapai kemenangan yang besar. Terdapat juga tentera yang terbunuh dan mati syahid. Seramai 70 orang tentera musyrikin terbunuh termasuk Abu Jahal, manakala 70 orang tentera musyrikin yang lain ditawan. 14 orang tentera Islam mati syahid termasuk Ubaidah bin Harith. Rasulullah SAW telah mengarahkan semua tentera musyrikin yang terbunuh ditanam dan tentera Islam yang syahid dikebumikan dengan baju yang dipakai ketika berperang. Rasulullah SAW bersama para sahabat pulang dengan gembira dan penuh rasa syukur dengan kemenangan tersebut. Pengajaran yang dapat kita perolehi dari peristiwa Perang Badar ini ialah orang Islam wajib mempertahankan kesucian Islam dari ancaman musuh. Seterusnya, Rasulullah SAW dan para sahabat berani berjuang kerana yakin dengan kebenaran Islam walaupun bilangan tentera musuh jauh lebih ramai. Dan yang terakhir, sentiasa mematuhi arahan ketua dalam setiap organisasi. Alhamdulillah, kita telah pun habis mempelajari tajuk Perang Badar. Jadi, Ustazah harap awak semua dapat memahami tentang peristiwa Perang Badar ini. Seperti biasa, Ustazah nak awak salin semua nota yang Ustazah beri tentang Perang Badar di dalam buku nota sirah. Tulis itu hari ini hari Jimmy Mainta Jumaat 19 hari bulan 2 2021 dengan tajuk Perang Badar. Okey, salin balik semua nota tentang Perang Badar yang telah diberikan. Okey kelas, syukran jazilan. Jumpa lagi di pertemuan yang akan datang, insya-Allah.